Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Okey, bersama-sama dengan saya sekali lagi pada malam ni dalam rancangan live di Facebook page Hartanah dan Anda. Apa khabar semua? Saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tersayang. Okay, seperti mana yang saya telah war-warkan pada sejak pagi tadilah, kita akan adakan siaran FB Live pada malam ni. Okay, insyaAllah kepada siapa-siapa yang dah join, saya harapkan agar anda boleh bantu saya untuk buat dua perkara je saya minta. Tak banyak pun, dua je. Okay, yang pertama, tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda. Tekan je button share tu, tak susah pun, tekan button share dan kongsikan di wall masing-masing, ataupun anda nak kongsikan dalam group ke, anda nak kongsikan dalam page anda ke, tolong tekan button share dan kongsikan. Okay, saya nak tengok kalau boleh semua yang dah join malam ni semua tekan button share dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join bersama pada malam ni dan insya-Allah mendapat manfaat lah daripada apa yang saya cuba nak kongsikan kepada anda semua. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak minta anda yang dah join ni untuk sama-sama bagi salam. Kenalkan diri anda supaya saya tahu yang saya tidak berkesorangan pada malam ni dan anda bersama-sama dengan saya. Okay? Alright, saya dah nampak dah orang pertama yang bagi salam pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Zara. Okay? Terima kasih Zara join kita. Baru minggu lepas kita bersama-sama dengan Zara kan? So macam mana feedback daripada perkongsian Zara untuk kongsi listing hari tu? Saya harapkan ramailah yang dah mula orang kata contact Zara dan mula berurusan dengan Zara lah untuk share listing yang Zara ada tu. Dan seperti mana yang saya dah war-warkan sebelum ni, sebenarnya malam ni saya tidak berkesorangan. Saya ada bersama-sama saya mortgage consultant yang sangat berkaliber, yang saya dah berurusan dengan dia banyak kali. Daripada tahun lepas lagi saya dah kenal dengan dia. Dan alhamdulillah malam ni dia sudi berkongsi dengan kita dan saya dah jemput dia dan dia pun ada sebenarnya, cuma saya sorokkan dulu, saya tak nak keluarkan dia dulu sementara waktu ni. Okay. Sebab apa? Dalam 10 ke 15 minit yang pertama ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua berkenaan dengan pengumuman Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang tadi berkenaan dengan pakej rangsangan untuk dalam bidang hartanah. Okay. Itu yang saya rasa lah tuan-tuan perempuan tengah tunggu-tunggu sebenarnya, apa yang sebenarnya saya nak sharekan pada malam ni berkenaan dengan pakej rangsangan tersebut. Okay. Jadi siapa yang dah join ni, saya nak tengok anda semua boleh komen di ruangan komen bagi salam dan sebagainya supaya saya bolehlah bertegur sapa dengan anda. Okay, saya tengok ada beberapa nama yang saya dah nampak kat situ. Fakar Zirul, okay, Fakar, alhamdulillah, terima kasih Fakar. Waalaikumsalam. Okay, Zahra, alhamdulillah esok viewing unit yang di-share tu ada 4 prospek. Doakan close coach. Alhamdulillah, tahniah Zahra. Okay, tak sia-sia kita buat live minggu lepas. Alhamdulillah, okay, saya ucapkan tahniah dan insyaAllah saya doakan supaya Zahra dapat close esok. Okay, Tuan Zainul pun ada. Waalaikumsalam Tuan Zainul. Okay, Putri pun ada. Alhamdulillah dapat join juga malam ni. Alhamdulillah, terima kasih. Kepada siapa-siapa yang dah join ni, tolonglah tekan button share. Tolong sharekan dulu. Tekan button share, sharekan kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada malam ni. Okay, saya nak tahu suara saya ni boleh dengar dengan jelas ke tidak? Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar dengan jelas, tolong komen boleh dengar coach. Kan nanti kan saya cakap seorang-seorang, orang lain tak dengar saya bebel seorang-seorang kat sini pula kan. So saya mohonlah kalau siapa-siapa yang dah ada dalam rancangan live ni boleh tolong komen, boleh dengar dengan jelas. Okay, lebih kurang ada 22, 23 orang yang saya nampak di skrin sekarang ni yang tengah join kita. Okay, tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan yang lain untuk join. InsyaAllah. Okay, saya percaya semua happy dah. Sangat happy sebab petang tadi PM dah umumkan berkenaan dengan House Ownership Campaign yang barulah. Untuk kali yang kedua. Last year kita dah buat House Ownership Campaign sampai hujung Disember 2019. Dan kali ni pada bulan Jun ni, start daripada 1 bulan Jun. PM baru je umumkan tadi. Okay. Cuma saya nak kupas sikit lah berkenaan dengan pengumuman yang PM buat. Okay.
penceritaannya kena tunggu. Kenapa saya cakap kena tunggu? Saya tak nak ulas secara detail sebab saya sendiri tak berani nak cerita secara detail apa yang ada dalam pengumuman yang PM umumkan tadi, sebab tidak ada lagi apa yang dipanggil warta kerajaan ataupun kita panggil singkatannya PUA. PUA-nya belum dikeluarkan. Bila saya call sahabat saya di Lembaga Hasil Dalam Negeri petang tadi, sejurus selepas pengumuman PM tu, sahabat saya di Lembaga Hasil pun maklumkan kepada saya yang memang masih belum ada lagi PUA yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk mewartakan tiga perkara lah, tiga perkara yang PM umumkan berkaitan dengan hartanah. Yang pertama sekali berkenaan dengan stamp duty. Stamp duty. So macam yang PM umumkan tadi, mekanisme cara macam mana pelaksanaannya tu masih lagi belum diperhalusi. Jadi tuan-tuan puan jangan terlalu excited sangat sebab saya percaya daripada pengumuman tadi tu ramai yang confused. Ramai yang confused, adakah stamp duty punya pengecualian tu terhad untuk rumah yang dibeli di bawah package dengan pemaju sahaja ataupun yang kita panggil primary market, ataupun ianya termasuk sekali dengan subsale punya cases ataupun secondary market. Jadi benda tu masih lagi kita belum dapat dia punya orang kata apa butir-butirnya. Sebab tu saya cakap saya nak ulas, saya nak komen dengan lebih lanjut, saya kena tunggu. Tunggu warta kerajaan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Biasanya bila warta kerajaan dah keluarkan tu adalah butir-butirnya. Okey, yang penting tadi kita dah dapat tahu. Okey, saya boleh scroll sekejap lah, saya tengok apa yang ada dalam pengumuman PM tadi. Untuk House Ownership Campaign, stamp duty exemption. Exemption ni maknanya pengecualian stamp duty untuk instrumen MOT, Memorandum of Transfer ataupun dokumen pindah milik. Dan juga loan agreement. Loan agreement untuk pembelian rumah kediaman. Terhad untuk rumah kediaman sahaja. Yang ni dah pastilah. Dah pasti. Maksud dia kalau tuan-tuan puan nak beli tanah kosong ataupun nak beli lot komersial, ia tak termasuk dalam pengecualian duty stamp ni. Dia terhad setakat untuk rumah kediaman sahaja. Price between 300,000 hingga 2.5 juta. Dahsyat tu. 300,000 sehingga 2.5 juta. Subject to at least 10% discount provided by the developer. Ni yang ramai yang tertanya-tanya. Adakah pembelian hanya untuk terhad kepada unit-unit yang dijual oleh pemaju sahaja ataupun termasuk dengan unit-unit subsale? Jadi untuk menjawab persoalan ni memang kita tak boleh nak buat assumption sendiri. Tidak boleh tidak, kita kena tunggulah sampai warta kerajaannya dikeluarkan. So maknanya saya sambung sikit. The exemption on the instrument of transfer is limited to the first 1 million. 1 million of the home price. While full stamp duty exemption is given on loan agreement effective for sales and purchase agreement signed between 1st June 2020 to 31st May 2021. Jadi, daripada apa yang dah dimaklumkan oleh PM tadi, sebenarnya kalau katalah ada di kalangan sahabat-sahabat RAN yang mempunyai klien yang belum sign SNP, so maknanya start daripada 1 Jun onwards sampailah ke Disember 31 31 Mei 2021, 31 Mei 2021, maknanya dia boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian duty stamp, tapi tertakluklah tertakluk pada warta kerajaan yang akan dikeluarkan nanti. Jadi untuk kesimpulan yang saya boleh bagi kepada tuan-tuan puan, jangan bagi harapan terlalu tinggi kepada klien tuan-tuan puan selagi mana warta kerajaan belum dikeluarkan lagi oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi sekarang ni apa yang saya boleh syorkan, just bagi tahu je dengan prospek-prospek buyer yang ada. Sekarang ni kalau katalah mereka ingin membeli hartanah pertama, ini yang saya ceritakan yang existing punya PUA. Existing PUA untuk pembelian hartanah pertama, untuk pembelian hartanah pertama, mereka layak untuk mendapatkan full exemption ataupun pengecualian penuh duty stamp sekiranya mereka membeli rumah kediaman berharga 300,000 dan ke bawah. Yang PUA yang sekali sebutkan tadi tu, terhad untuk pembelian rumah pertama berharga 300,000 ke bawah, yang mana tarikhnya tu sehingga daripada awal-awal Januari 2019
sehinggalah ke 31 bulan Disember 2020. Okey, itu PUA yang existing, yang memang ada sekarang ni. Okey, jadi jangan risau. Kalau kata ada bakal-bakal pembeli rumah yang tuan-tuan perempuan tengah negotiate untuk close dan sebagainya, just bagi tahu mereka kalau inilah tanah pertama mereka yang mereka ingin beli, selaras dengan PUA yang saya dah nyatakan tadi tu, PUA yang terdahulu yang bukan ikut pengumuman PM yang petang tadi tu. Maka mereka layak untuk mendapat pengecualian duty stamp 100% sekiranya hartanah tu berharga 300,000 ke bawah. Okey, kalau mereka beli hartanah yang berharga 300 ke 500,000, mereka boleh dapat diskaun duty stamp sebanyak RM5,000. Okey, yang saya ceritakan ni untuk pembelian hartanah pertama. Okey, tapi untuk pengumuman yang PM bagi tahu petang tadi, okey, so untuk yang tu memang tuan-tuan perempuan kena bagi tahu dengan klien, kena bagi tahu dengan prospek tuan-tuan perempuan semua, kena sabar tunggu sekejap sebab warta kerajaannya belum dikeluarkan oleh pihak lembaga hasil. Okey, jadi kalau diorang tanya, okey, saya ni pembeli rumah kedua ataupun saya ni pembeli rumah yang ketiga kan, adakah saya masih layak untuk dapatkan pengecualian ataupun nak dapatkan diskaun duty stamp tu? Okey, jadi jawapan yang paling selamat untuk tuan-tuan perempuan bagi kepada mereka adalah kena tunggu warta kerajaan yang official dikeluarkan oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey, setakat itu yang saya boleh bagi tahu pada malam ni lah. Saya tak nak bagi harapan yang terlalu tinggi pada tuan-tuan perempuan sebab saya sendiri pun tak dapat lagi warta kerajaan tu. Dan saya janji pada tuan-tuan perempuan kalau ada warta kerajaan dikeluarkan, saya dapat first hand benda tu, saya akan war-warkan dalam page hartanah dan anda insya-Allah. Okey. Okey, itu berkenaan perkara yang pertama lah. Okey. Yang kedua berkenaan dengan RPGT ataupun cukai keuntungan harta tanah. Okey, untuk cukai keuntungan harta tanah dulu kalau kita jual rumah, RPGT ni untuk penjual. Okey, kena faham kat situ stamp duty yang kita cerita tadi tu, yang sebelum ni tadi tu, stamp duty untuk pembeli. Dikenakan ke atas pembeli, tapi untuk real property gains tax ataupun cukai keuntungan harta tanah ni dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi oleh penjual. Jadi yang kena bayar tu penjual lah, bukannya pembeli. Okey, tu beza dia lah. Okey, jadi tuan-tuan perempuan perlu bezakan ataupun perlu faham perbezaannya di antara stamp duty dan juga RPGT, di mana RPGT ditanggung oleh penjual, manakala stamp duty ditanggung oleh pembeli. Okey, so untuk RPGT ni apa yang PM umumkan tadi, ada exemption exemption untuk penjualan rumah kediaman. Okey, masih terhad untuk rumah kediaman saja. Okey, kalau dia jual tanah kosong ataupun dia jual lot komersial, rumah kedai dan sebagainya, tak boleh dapat pengecualian untuk RPGT. Okey, so kena faham di situ untuk penjualan rumah kediaman sahaja. Sama macam stamp duty tadi. Stamp duty tadi pun terpakai untuk pembelian oleh pembeli itu rumah kediaman sahaja. Okey, jadi untuk mereka yang berhasrat untuk jual tanah kosong, jual lot kedai, apa-apa commercial lot dan sebagainya, mereka tak layak untuk dapatkan pengecualian RPGT. Okey, itu kena faham Alright. So yang RPGT ni untuk disposal untuk pelupusan harta tanah 3 unit terhad untuk 3 unit residential home per individu. Untuk setiap individu tu dia boleh dispose tanpa dikenakan cukai keuntungan harta tanah untuk 3 unit terhad 3 unit sahaja. So kalau katalah dalam tahun 2020 ni sampai yang RPGT ni dia punya tempohnya daripada 1 Jun penjualan bermula daripada 1 bulan Jun sehingga 31 Disember 2021. Okey, kalau tadi stamp duty daripada 1 bulan Jun sehingga 31 Mei 2021. Untuk RPGT ni daripada 1 hari bulan Jun sehingga 31 Disember 2021. Okey. So kalau katalah ada klien tuan-tuan perempuan sebagai penjual yang mana tuan-tuan perempuan mungkin menjadi perunding hartanah untuk penjual tadi, ada listing yang tuan-tuan perempuan pegang, tuan-tuan perempuan boleh maklumkan kepada semua bakal-bakal penjual ni bahawa exemption untuk RPGT ni memang diorang layak mohon selagi mana hartanah tu dijual daripada tempoh 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Okey, kalau tidak setiap tahun daripada tahun pertama sampai tahun yang kelima
dia ada cukai keuntungan harta tanah yang boleh dikenakan ke atas penjual tadi, yang mana kadarnya adalah tinggi. Untuk tahun pertama, tahun kedua dikenakan 30%, tahun ketiga dan tahun keempat dikenakan 20%, yang tahun kelima dikenakan 15%, tahun ke-6 onwards dikenakan 5%. Okay, jadi bila PM umumkan berkenaan dengan CGST tadi tu, sebenarnya tuan-tuan perempuan sebagai peruning harta tanah boleh maklumkan kepada penjual, mereka boleh menarik nafas lega sebab tak perlu lagi nak tanggung CGST tu, dan mereka boleh dikecualikan daripada pengenaan CGST selagi mana penjualan tu dibuat SNP-nya mestilah bertarikh 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Okay, so kena faham kat situ tu dari segi PGT punya ni lah pengecualian tu. Tapi macam yang saya sebutkan tadi, masih lagi belum keluar PUA-nya, jadi boleh bagi gambaran seperti apa yang saya dah terangkan tadi tu kepada bakal-bakal penjual tuan-tuan perempuan semualah. Okay, jadi untuk maklumat lanjut ataupun mekanisme yang digunakan oleh lembaga hasil tu, tunggulah sehingga PUA ataupun warta kerajaannya dikeluarkan. Okey, itu perkara yang kedua. Okey, manakala perkara yang ketiga. Okey, yang ketiga ni yang ramai orang seronok sangat ni, adalah berkenaan dengan margin of financing. Kalau dulu pembelian rumah ketiga dan seterusnya, capping ataupun margin untuk financing ni diletakkan up to 70% sahaja. Tak boleh mohon lebih daripada 70%. Okay, tapi dengan pengumuman PM tadi tu, untuk pembelian rumah yang ketiga dan seterusnya, masih lagi layak untuk memohon pinjaman berdasarkan kepada harga rumah tu, dia boleh pergi sehingga 90% lah. Kalau dulu capping terhad setakat 70% saja. Sekarang ni untuk rumah ketiga kita boleh lagi mohon untuk margin of financing sehingga 90% lah, insya-Allah. Okey. Dan PM ada umumkan juga untuk property value 600,000 dan ke atas sahaja. So maknanya kalau katalah pembelian rumah yang ketiga dan seterusnya ni harganya bernilai bawah daripada 600,000, berdasarkan kepada apa yang PM umumkan tadi, saya rasa sebab dia kata kat sini applicable for the third housing loan onwards for property valued at 600,000 and above. So maknanya kena sekurang-kurangnya harga rumah tu 600,000 dan ke atas. Kalau 600,000 dan ke bawah, margin of financing tu saya rasa lah capping dia masih lagi terletak kat 70%. Saya tak pasti benda ni betul ataupun tidak yang saya cakapkan ni sebab PUA-nya belum keluar lagi, warta kerajaannya belum keluar lagi. Jadi setakat mana yang PM umumkan tadi, yang saya faham lah berdasarkan pembacaan saya ni, untuk hartanah ketiga yang dibeli berharga 600,000 dan ke atas sahaja yang boleh dapatkan financing lebih daripada 70%. Okay. So dia pun beritahu kat sini subject to internal risk management practices of financial. So maknanya kena tengok balik apa yang telah diputuskan oleh pihak bank tu sendiri. Okay. Bank biasalah kena rujuk credit scoring tuan-tuan perempuan, kena tahu apa yang dari segi DSR dan sebagainya lah. Jadi itu yang kita perlu faham, dan tak semua pinjaman yang kita boleh buat tu memang insya-Allah kita boleh terus dapat. Jadi tertakluk kepada kita punya permohonan dan credit scoring kita, documentation kita macam mana dan sebagainya lah. Kan? Okay? Alright. So kita tengok sekejap komen-komen yang masuk. Oh, ramai malam ni. Alhamdulillah ada lebih kurang 30 lebih yang tengok kita live pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang dah join. Okay. Saya baca sekejap komen-komen yang masuk ni. Okay. Syuzaina. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam Syu. Okay, Azmi Hussein. Okay, Tuan Azmi, alhamdulillah. Okay, semua yang dah join ni terima kasih banyak-banyak Zainul, Cik Zainul, okay, clear coach dan share. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, semua dah share. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Tuan Alata pun ada. Waalaikumsalam. Okay, dah share. Okay, bawah 300,000 also exempted. Okay, ini okay, Cik Zainul ada tanya kan, bawah 300,000. Ini saya rasa untuk stamp duty tadi kan, Cik Zainul kan. Okay, macam yang saya beritahu tadi, untuk PUA ataupun warta kerajaan berkenaan dengan pengumuman PM yang diumumkan petang tadi tu masih lagi belum dikeluarkan. Okay, yang saya terangkan tadi tu untuk pembelian rumah pertama berdasarkan PUA yang sebelum ni. PUA yang dikeluarkan pada tahun 2019 dulu.
untuk PUA yang tahun 2019 dulu, pembelian rumah kediaman pertama berharga 300,000 ke bawah, pengecualian tu memang ada. Masih ada lagi. Dan bagi yang beli hartanah berharga 300 ke 500,000, hartanah pertama yang berharga 300 ke 500,000, dia boleh dapat diskaun ataupun peremitan duty stamp sebanyak RM5,000. Okay, jadi apa yang Cik Zainul tanya tadi tu memang untuk sekarang ni, kalau katalah Cik Zainul nak beli rumah pertama dalam tahun 2020 ni, sign je SMP, tak kisahlah sign SMP sebelum 1 Jun ke, awal tahun hari tu ke, as long as SMP tu ditandatangani bermula daripada 1/1/2019 sebelum 31 Disember 2020, sebagai pembelian hartanah yang pertama, Cik Zainul layak untuk mendapatkan diskaun ataupun pengecualian duty stamp untuk harga rumah berharga 300,000. Okey, apa lagi Cik Zainul tanya ni? Kalau nak markup harga, no issue lah ya. Okey, markup ni kita saya rasa bergantung kepada market value lah. Bergantung pada market value rumah tersebut. Saya tak nak kupas lanjut, tak nak ulas lanjut berkenaan dengan isu markup ni. Nanti insyaAllah kalau misal kata Cik Zainul nak tahu dengan lebih lanjut tu, boleh WhatsApp saya directly. Nanti saya akan bagi link untuk WhatsApp, ataupun Cik Zainul boleh ambil je nombor telefon saya, kita boleh berhubung lepas ni lah. 012-655-0685. Nanti saya akan bagi link di ruangan komen Cik Zainul. Alright. Okay, nampak nama Hans kat situ. Terima kasih Captain. Muhammad Azan pun ada, Datin Jasmine pun ada. Waalaikumsalam semua yang dah join ni. Okay, Ziadi Zaidun. Okay, sahabat saya daripada Smart Kajang. Hai Ziadi. Okay, Liz Hassan pun ada. Waalaikumsalam. Okay, Tuan Hat pun ada. Okay, terima kasih kepada semua yang dah join dan semua yang dah tolong sharekan. Dah tekan button share pada malam ni lah. Okay, tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan kita yang lain masuk. Okay, siapa yang tak join malam ni, rugilah dia. Okay. Alright, malam ni macam yang saya dah beritahu tadi, okay, untuk 10 ke 15 minit yang pertama tu saya nak bagi pencerahan berkenaan dengan pengumuman yang PM umumkan tadi. Okay, jadi berdasarkan kepada apa yang PM umumkan tadi, nampaklah effort pihak kerajaan untuk membantu golongan pejuang-pejuang hartanah macam tuan-tuan perempuan semua untuk menjual dengan lebih mudah lah. Itu yang kita nampak. Okay, itu yang pertama lah impact yang kita boleh nampak. Okay, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan semua yang telah pun mengikuti sesi live saya daripada awal PKP hari tu. Kita dah bermula 19 Mac hari tu, setiap hari saya ikut secara live. Setiap pagi sebenarnya pada pukul 10 pada masa PKP hari tu. Sehinggalah ke hari ni, alhamdulillah sekarang ni sesi live saya tak buat pagi, saya buat malam sebab kita dah start PKPB, kita dah mula bekerja kan. Jadi saya buat sebelah malam dan saya tak buat setiap hari lah. Dalam seminggu tu mungkin saya buat 2 kali macam malam ni. Dan insyaAllah the next week ni, hari Selasa, kita akan adakan sesi live lagi sekali. Okay. Dan berdasarkan kepada apa yang saya dah kongsikan, dalam tempoh PKP hari tu, saya pernah bercerita tentang package rangsangan yang sepatutnya kerajaan buat. Dan alhamdulillah doa saya itu dah termakbul. Sebab saya dah bagi tahu dah dalam sesi live tu, inilah antara langkah-langkah yang kerajaan patut buat. Yang pertama adalah untuk menghapuskan CKHT. CKHT ni sebenarnya benda yang akan menyebabkan penjualan tu terencat. Sebab orang nak jual, bila dia nak jual hartanah dia rasa macam rugi sebab dia kena bayar tax kepada government atas penjualan yang dia keuntungan yang dia dapat daripada penjualan tadi tu. Jadi bila tak ada CKHT, penjual-penjual ni akan boleh menarik nafas lega dan tak ada rasa macam alamak nak jual ni tak menguntungkan, ataupun dia rasa macam kalau dapat keuntungan nanti nak sedekah pada lembaga hasil. Jadi mereka tak perlu lagi nak risau tentang benda tu. Bila PM umumkan tadi, inilah antara langkah-langkah yang telah diambil. Kalau kita tengok dalam tempoh recession pada tahun 2008 dulu pun, ini antara langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk stimulate balik ataupun nak rangsang balik ekonomi dalam sektor hartanah ni khususnya. Okey, dan yang paling kita happy sekali, berkenaan dengan stamp duty tadi tu, stamp duty dan juga berkenaan dengan capping untuk loan ataupun margin financing tadi tu, dah tak ada lagi margin financing 70%, kita boleh mohon sehingga 90% pinjaman daripada bank, daripada commercial bank. Okey, jadi itulah macam saya beritahu, saya nak bagi tahu mekanismenya macam mana, minta maaf banyak-banyak. Malam ni memang tak dapat lagi nak ceritakan tentang benda tu sebab PUA ataupun warta kerajaannya masih belum dikeluarkan. Saya janji insyaAllah kalau ada rezeki minggu depan. Sebab saya tanya tadi kawan saya di lembaga hasil, dia beritahu mungkin dalam hari Selasa nanti baru keluar sebab hari Isnin cuti umum.
Hari Selasa nanti baru keluar PUA-nya. Once dah keluar je, first thing saya akan paparkan PUA tersebut di dalam page Hartanah dan anda insyaAllah, dan saya akan kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan semua dalam rancangan live saya pada hari Selasa malam insyaAllah. Okay, right, so kita teruskan. Ada soalan lagi daripada Cik Zainul. Cik Zainul rajin tu tanya soalan. Okay, since RPGT boleh dikecualikan hingga third property, no issue bagi buyer untuk markup harga belian untuk dapat more loan. Okay, macam saya beritahu tadi, isu markup ni sebenarnya agak sensitif Cik Zainul. Kalau kita nak markup harga tu, kalau kantoi dek bank, kejap lagi kita ada mortgage consultant so, kalau katalah kita buat markup, SPA kita letak harga sekian-sekian, tapi sebenarnya harga asal yang dijual oleh penjual tu lebih rendah berbanding dengan SPA price tu, kalau diketahui dek bank, kalau bank dapat tahu tentang perkara tersebut, bermasalah untuk pembeli dan juga penjual tadi tu. Okay, jadi macam saya beritahu tadi, Cik Zainul, jangan risau. InsyaAllah kita boleh berhubung selepas ni dalam bukan dalam sesi live ni lah, kita boleh PM one to one lah lepas ni. Boleh WhatsApp saya lepas ni insyaAllah. Okay, alright. Syafiq, dah ready Syafiq? Saya on balik mic Syafiq ni. Okay, so macam yang saya dah beritahu tadi, saya ada sahabat saya, saudara Syafiq daripada Finmail, mortgage consultant yang paling awesome yang pernah saya jumpa lah. Banyak dah urusan saya buat, klien-klien saya yang saya minta bantuan Syafiq untuk uruskan pinjamannya. Okay, dan alhamdulillah malam ni kita ada Syafiq bersama-sama kita. Jadi saya jemput Syafiq untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Okay, silakan Syafiq. Sekejap saya buka kejap Syafiq punya gambar ni, tak nampak lagi ni. Baru nampak. Okay, Syafiq boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Okay, boleh dengar? Suara saya dengar. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar. Okay. Alright. So terima kasih juga lah coach atas jemputan. Alhamdulillah sihat. Itulah badan pun macam lemang. Raya tetap raya, PKP tetap PKP. Rendang semua tak tinggal lah. Banyak makan lemang ni. Apa ni? Dah double chin dah nampak tu. Tu. Tinggal nak hilang leher ni. So macam mana raya tu? Kat mana? Oh ya ke? Raya kat mana tu? Raya saya ni je lah, sebab mak pun dekat dalam Selangor lah. Mak dekat Tagali, ayah dekat Puchong. So satu hari settle lah. Alamak, Syafiq punya connection ni ada problem pula. Kejap hilang, kejap ada Syafiq ni. Yang ni dengar tak? Okay. Boleh. Nampak dah. Connection ada problem kot. Tak berapa clear line kan? Sebab kat sini macam tak berapa stable lah line. Oh ya ke? Okay, tak apa. As long as boleh dengar suara Syafiq, boleh nampak gambar tu, okey dah tu. Okay. So, kita tak nak buang masa pada malam ni. Syafiq pun dah sediakan slide presentation untuk dipersembahkan kepada kita. Jadi saya jemputlah Syafiq untuk bentangkan kepada kita berkenaan dengan perkhidmatan yang Syafiq boleh tawarkan kepada bakal-bakal pembeli rumah di luar sana. Okey, silakan. Okey, terima kasih coach atas jemputan live untuk hari ini. So untuk hari ini saya akan cuba berkongsikanlah berkenaan dengan langkah-langkah ataupun tips-tips dalam permohonan untuk dapatkan pinjaman dengan pihak bank. So saya on behalf daripada company Finmail Network, which is kami adalah syarikat mortgage consultant lah, yang bertempat di Shah Alam Section 15. Dan so far alhamdulillah banyak jugalah dapat orang kata sokongan, support daripada rakan-rakan range semualah dalam membantu untuk merealisasikan buyer punya loan lah untuk dapatkan approval daripada pihak bank lah. Okay, so untuk apa orang kata tak nak melengahkan masa, so saya akan teruskan untuk slide yang seterusnya. Okay, so dekat sini saya ingin menceritakan berkenaan dengan apa itu mortgage consultant lah. Apakah tugasan mortgage consultant kalau kata kepada rent-rent di luar sana. Okay, saya rasa mungkin ada yang dah tahu, ada yang mungkin belum tahulah apakah tugasan mortgage consultant. Yang mana kalau ikut sini kita sebagai mortgage consultant akan memberikan perkhidmatan lah, perundingan. Maknanya kita membantu
buyer, pemohon untuk dapatkan pinjaman dengan pihak bank. Kita bantu agent untuk uruskan klien agent tersebut, and then kita compilekan dokumen, bagi dokumen yang betul-betul lengkap sebelum kita buat submission kepada pihak bank, and then apabila loan diluluskan, dan kita akan maklumkanlah kepada peguam. Sama ada peguam yang biasanya bank akan untuk urusan SMP depends kepada rent lah kan. Sometimes rent dia memang dah ada existing for dia punya lawyer untuk urusan SMP, tapi untuk yang panel bank sometimes bank memang dah ada panel lawyer dia. Okay, panel lawyer dia. Maknanya setiap urusan tu memang dah orang kata dah susun cantik lah. Maksudnya kat situ kan. Alright. So for the next dia punya page, okay, so antara hikmat consultant, maknanya kita pemudah cara, maksudnya pemudah cara ni kadang ada setengah rent tu saya based on saya punya pengalaman lah, ada some rent tu dia macam orang kata kalau ikutkan sebulan tu kalau closing 5-6 kes mungkin memang tak ada masa dalam untuk nak menguruskan, orang kata nak mana nak kejar dengan bank, mana nak kejar dengan buyer, dengan owner. So maknanya menggunakan mortgage consultant ni sebagai orang tengah untuk mengurang ataupun membantu rent tersebut dari segi orang kata dari segi masanya, contohnya dari segi kerjanya. Maknanya pihak mortgage ni bertanggungjawab, maksudnya orang kata diamanahkan kepada pihak mortgage untuk membantu klien untuk dapatkan pinjaman perumahan dan mendapatkan approval lah sebaik-baiknya lah. Okay, dan juga kita membantu juga sebelum kita nak buat submission, kita akan buat semakan situs. Yang ini memang saya akan pentingkan. Maksudnya untuk situs ni adalah perkara pertama yang seletak, sebab pihak bank akan melihat situs ni adalah perkara yang sangat penting lah, sebab kat situs ni adalah melihat performance ataupun mungkin kalau kata klien memang dah ada existing loan, tak kisahlah loan rumah ke, loan kereta ke, personal loan credit card, so pihak bank akan melihat sama ada klien ni adalah good paymaster ataupun tidak. Okay, bermakna dekat sini daripada peringkat awal sebelum kita buat sebelum kita buat submission, kita akan buat semakan terlebih dahulu. Selalu saya tekankan kepada rent sebaik-baiknya sekiranya kita contohnya kita dah ada potential client, jangan sekali orang kata nak verbally, bukanlah kita tak percaya dengan klien, bukan kita tak percaya, tapi kalau setakat verbally ni sebenarnya mungkin pada awal dia cakap bayaran semua okey, semua clear contohnya, memang tak pernah ada late payment, tak pernah ada lapse contohnya, ataupun memang tiap-tiap bulan bayar on time contohnya, verbally kan. Tapi by the end bila after kita buat submission, bila kita check, katalah kita dah closing case, klien pun dah bayar deposit, dah masuk dekat agensi, enak bila masa nak buat submission tu, bila check secret ada yang sangkut, so akan menjadi permasalahan. So maknanya kat sini kita nak make it short. Before kita buat submission tu, kita nak make it short, make sure once kita dapat klien dia punya dokumen, klien dia punya profile, make sure kita submit, loan tu akan lulus. Okay, and then juga kita sebagai bank consultant, kita ni on behalf of banker untuk membantu pihak rent untuk mendapatkan nilai hartanah semasa lah. Maknanya kita macam mortgage ni pun kita ada bekerjasama dengan pihak valuer. Maknanya kita kalau kata ada contoh pihak rent untuk minta bantuan untuk buat semakan hartanah, kita akan bantulah. Jadi kita akan check, maknanya pihak rent just bagi address contohnya kan, bagi type of the property, berapa square feet contohnya, asking price, freehold ke, leasehold ke, bumi non bumi, and then kita akan berikan kepada pihak valuer untuk menentukan harga pasaran terkini. Okay, tapi biasanya macam saya sendiri pun saya akan attach at least dalam saya punya network untuk valuer ni ada lebih kurang dalam 6 ke 7 valuer lah. Ini untuk yang Lembah Kelang lah. Okay, kat Lembah Kelang ada 6-7 valuer yang memang saya sentiasa berhubung lah untuk dapatkan harga pasaran semasa. Okay, and then dekat sini juga pihak mortgage consultant, kita bukan kata kita jenis orang kata bila kita dapat satu case tu kita akan terus submit semua bank. Even
Walaupun kalau kata ada some of mortgage consultant tu mungkin dia ada panel 7 bank, ada panel 10 bank, ada panel 12 bank example. Tapi kebiasaannya kita akan membuat pengiraan terlebih dahulu, and then based on pada pengalaman kita dah tahu bank mana yang akan ada potensi untuk meluluskan klien tu punya loan contohnya. Maknanya kita akan cuba melihat klien tu punya profile, and then kita akan pergi kepada bank yang mempunyai high chance lah ataupun peluang yang lebih tinggi untuk dapatkan kelulusan, untuk dapatkan pinjaman tersebut lah. Okay, next shot. So far clear ke suara saya? Okey. Okay. Teruskan. Okay, so ini antara skop kerja lah, skop kerja mortgage as a mortgage consultant. First kali saya terapkan lah, first kali CRIS, CITOS. Okay, nanti saya ceritakan. Okay, bank mana yang kalau kata CRIS okay, kalau kata contoh ada lab sebulan, bank mana yang boleh masuk contohnya. Kalau kata CITOS sangkut, bank mana yang sesuai boleh masuk contohnya. Tapi memang saya tekankan untuk CRIS ni, memang saya akan tekankan sebab kita tak nak, macam saya cakap daripada awal, kita tak nak bila kita dapat case, kita dah closing case, and then once while kita nak buat submission, and then CRIS dia ada sangkut itu ada ini, so benda tu akan jadi lebih panjang. Okay, kena pula kalau kata rent dapat owner yang jenis orang kata particular dengan time kan. Kalau orang kata nak follow 21 hari dekat booking form tu, make sure within 21 days ni loan lulus. Ada yang sekarang tu dah within 21 nak SMP terus sign. So kita nak benda ni make it clear. Okay, maknanya kita nak memudah cara kita check awal-awal. Okay, maknanya kat sini sebenarnya bila kita check CRIS ni pada awal, contoh sebelum kita nak bawa klien pergi viewing, of course kita check kelayakan. Okay, kita check kelayakan sama ada klien ni berpotensi tak untuk beli rumah yang kita nak jualkan padanya. Tapi dari yang keduanya sebaiknya kita terus check CRIS. Check dia CRIS. Okay, sebab apa? Sebab kalau kata pergi viewing pun, walaupun dia potential klien pun, tapi kalau kata record CRIS dia sangkut, memang bermasalah lah. Okay, maknanya dia bagilah dokumen macam mana pun, pihak bank akan tengok juga benda tu. Pihak bank akan tengok juga CRIS performance dia contohnya. Okay, dan yang kedua kita memastikan sebelum kita buat submission, kita akan pastikan dokumen semua kita lengkap. Okay, maksudnya apa yang berlaku based pada saya punya pengalaman, boleh kalau ikutkan proses loan ni, ada je dalam hari pagi kita submit, tengah hari kita dapat, ataupun pagi kita submit, petang kita dapat. Ada sebab dokumen tu complete. Maknanya bila kita buat submission kepada pihak bank dah tak perlu nak minta ni payslip ni tak cukup, okay, EPF ni tak ada detail, surat sah jawatan ni dia punya date tarikh lama lah contohnya. Maknanya kita akan make sure dulu, okay, pastikan documentation lengkap baru kita akan buat submission. Okay, so memudahkan, maknanya kita memudahkan kerja pihak bank lah, okay, untuk dua nak key in, untuk buat submission, untuk dapatkan approval. Alright, and then yang ketiga, selepas kita buat submission, biasanya macam saya sendiri pun saya akan up to date lah. Okay, kita akan respon kepada buyer, akan respon kepada agent untuk maklumkan, okay, kita dah buat submission pada tarikh sekian contohnya. And then saya punya cara, selepas 3 hari saya akan bertanya lah, okay, saya akan bertanya kepada pihak bank current status klien macam mana contohnya, and then kalau kata mungkin tiada permasalahan, mungkin dalam masa terdekat tu akan dapatkan approval lah. Okay, sejujurnya lah untuk dapatkan approval ni, kalau kata straight case memang cepat lah. Okay, kalau kata contoh klien ni mungkin ada certain part, especially kalau kata part macam credit card lah, example, bila dia menggunakan credit card itu lebih daripada 70% akan ada permasalahan untuk dia dapatkan pinjaman. Tapi kita akan advise klien untuk reducekan lah. Maksudnya contoh kalau kata dia punya credit limit 5,000, ini dia dapatkan dalam 4,500, so at least dia kena clearkan dalam 1,500. So kurangkan dia punya penggunaan tu, usage dia. Ataupun kalau kata contoh ada some klien dia dah guna credit card tu over usage, over limit contohnya. So yang ini memang kita akan advise, tapi akan ambil masa, okay? Sebab some bank dia akan tunggu next cycle, some bank dia just request settlement ataupun duit yang dia dah settlekan untuk pinjaman tersebut, credit card tersebut. Okay, bermakna tapi dia akan sedikit kacau lah sebenarnya, sedikit kacau dia punya scoring lah. Maksudnya boleh lulus,
tapi mungkin rate yang bank akan bagi tu mungkin agak tinggi sedikit, contohnya. Okay, and then selepas mendapat kelulusan pinjaman, kebiasaannya macam saya sendiri pun saya akan maklumkanlah, kita akan maklumkan kepada ejen, and then kita akan maklumkan kepada buyer, and then kalau kata contoh kita buat 3 submission, so kita akan berikan kepada klien untuk buat bandingan lah. Okay, membuat perbandingan. Biasa orang kata kalau saya sendiri pun kita akan tengok pada rate. Okay, mana rate yang lebih rendah, and then apa kelebihan kalau kita ambil dekat bank ni, apa package yang ditawarkan, berapa jumlah pinjaman contohnya. Okay, bila kalau kata klien dah confirm, setuju dengan package bank tersebut, kita akan maklumkan kepada pihak bank untuk keluarkan letter offer. Okay, letter offer ataupun surat tawaran lah. Okay, maknanya sama ada saya sendiri akan on behalf the bank untuk jumpa dengan klien untuk explain bank package, ataupun klien sendiri boleh go through direct kepada branch yang kita applykan. Pun itu tak ada isu lah. Alright, and then selepas kalau kata contoh klien dah sign, dia dah bersetuju, dah tanda tangan untuk letter offer, and then biasanya pihak bank akan ambil letter offer tersebut, untuk satu kopi akan diberikan kepada pihak lawyer loan, and then satu kopi pihak bank, satu kopi nanti pihak buyer sendiri akan buat simpanan lah. Okay, maknanya setiap kopi tu selalunya bank akan bagi 3 kopi lah. Okay, 3 kopi letter offer, satu untuk satu bank, satu lawyer, dan satu untuk buyer, untuk simpanan buyer lah. Okay, next tu. Okay, so ini antara dokumen yang penting lah. Okay, untuk dokumen ini sebenarnya kalau kata contoh klien ataupun buyer tu sekiranya kalau bekerja tetap, okay, hanya perlukan 3 bulan lah. Okay, 3 bulan slip gaji yang terbaru, 3 bulan bank statement yang terbaru. Sekiranya kalau kata dia kerja swasta, kita perlukan EPF, contohnya macam sekarang ni belum tamat lagi bulan 6, so masih perlukan EPF untuk tahun 2019 lah. Okay, maksudnya kita berikan yang ada detail, bukan summary. Selalunya saya akan terima summary, okay, tapi kita akan advise kepada pihak buyer untuk dapatkan yang ada detail. Sebab apa? Sebab pihak bank dia akan membuat semakan untuk nak tengok tally tak tally. Okay, sebab apa? Sebab walaupun perbezaan tu hanyalah 5% kes ni pernah berlaku. Perbezaan hanya 5% saja. Benda tu menjadi tanda tanyalah kepada pihak bank sendiri. Kan? Macam mana benda ni boleh berkurangan? Okay, pihak bank memang very particular. Beza 5% pun memang akan menjadi masalah. That's why perlukan yang detail, dan make sure sebelum kita nak buat submission tu kita akan tallykan. Maksudnya kita akan pastikan potongan dekat EPF dengan potongan EPF dekat payslip adalah sama. Kalau kata kurang 5% ke RM1 memang akan jadi isu. Tapi isu tu taklah orang kata terus pihak bank akan reject. Okay, tapi kita akan advise kepada pihak klien, maklumkan kepada pihak HR untuk keluarkan satu surat just clarify saja. Okay, just clarify sahaja untuk maklumkanlah mungkin ada sistem error ke contohnya kan, ataupun mungkin accountant terlepas pandang ke contohnya. Itu tak ada. Jadi ada surat untuk clarify, there is no issue. Okay, and then borang EA ataupun cukai pendapatan lah, form cukai pendapatan perlukan at least 2 tahun, tapi sebaiknya kita gunakan slip bonus. Sebab dalam borang EA tu memang dah ada declare berkenaan dengan bonus tahunan, tetapi sebaiknya kita minta slip bonus lah. Okay, slip bonus kepada klien. Alright, and then surat sah jawatan terkini. Okay, surat sah jawatan terkini bukan orang kata selalunya mungkin klien dia tersalah faham, dia akan berikan surat tawaran awal dia masuk kerja dulu. Itu different. Okay, itu very different. Offer letter. Dia bagi offer letter. Different lah. Offer letter maksudnya dia dapat tawaran kerja kat situ. Tapi kita nakkan surat sah jawatan terkini. Sebab mungkin katakanlah klien tu kerja dah 5 tahun. Mungkin tahun pertama sebelum ni dia admin. Contohnya dia admin. Mungkin lepas 2 tahun kita suara Syafiq dah hilang Syafiq. Suara tak dengar. Sorry. Ada call masuk. Okay. So maknanya
So maknanya kita perlukan surat sah jawatan yang terkini untuk menentukan klien ni punya jawatan terkini apa. Okay, sama juga kalau kata contoh kat surat sah jawatan tu dia tertera klien ni dia dah bekerja dan dia punya position dah tetap. Contohnya, okay. Tapi kalau kata ada yang setengah tu masih lagi kontrak. Okay, tapi kalau kontrak sebenarnya tak ada isu as long as kalau kata dia dah bekerja more than 1 years tapi still kontrak, tak ada masalah pun. Still ada bank yang masih kita boleh buat submission. Okay, sebab kadang-kadang ada yang setengah tu jadi isu, dia kontrak baru 6 bulan. Contohnya kan, baru 6 bulan kontrak, agak sukar untuk dapatkan pinjaman. Tapi masih lagi ada bank yang boleh terima as long as sebelum dia kerja kontrak tu mungkin previously dia dah pernah bekerja ke tempat lain. Contohnya. Tapi scoring ataupun untuk dapatkan rating yang rendah memang agak susah lah. Okay, maksudnya kalau kata bank boleh bagi pinjaman, mungkin rate dia agak tinggi sedikit. Contohnya. Okay, maknanya untuk kontrak ni tak ada isu. Sebab saya pun ada pengalaman klien kerja government, okay, dah almost 20 years taken lah, 20 tahun kontrak. Okay, 20 tahun kontrak. Tapi masih lagi boleh dapatkan pinjaman. Sebab ya, of course lah dia punya pengalaman dah kerja tu dah lama, okay, and then yang itu saya apply dengan CIMB, pihak CIMB boleh berikan tawaran pinjaman tersebut. Okay, next coach. Alright, so bagi yang berniaga, okay, banyak jugalah yang bertanya dengan saya, kalau orang berniaga ni macam mana, boleh lepas ke, tak boleh lepas ke, kalau kata dia bayar tax boleh ke mohon dengan pihak bank. Okay, so basically memang boleh dikatakan most of the bank memang dia akan minta penyata tax lah. Maksudnya syarikat tersebut perlulah ada declaration tax untuk apa, kalau sekiranya nak buat permohonan pinjaman. Okay, tetapi dekat sini saya maklumkan sekiranya kalau kata contohnya kalau kata ownership ataupun owner of the business ni dia punya as long as dia punya berniaga tu dah lebih daripada 2 tahun, okay, ada current account, bukan personal account. Kalau kata contoh dia ada SSM tapi dah berniaga dah 10 tahun, tapi dia gunakan personal account untuk transaction semua, yang itu memang susah nak dapatkan pinjaman. Bukan susah lah, memang kalau nak dapatkan pinjaman tu bank akan go through kepada bank statement company, bukan personal. So maknanya kita minta latest 6 month bank company, okay, and then dia punya kalau kata contoh tak ada buat bayaran cukai, tak ada isu lah, boleh masuk je, kita boleh submit, kita boleh buat submission dekat CIMB. Okay, CIMB still boleh accept. Others bank memang akan request at least 2 tahun cukai, okay, declaration tax 2 tahun. Tapi macam CIMB masih lagi boleh accept. Tetapi untuk yang isu yang pandemik sekarang ni, okay, sejujurnya isu pandemik macam sekarang ni, pihak bank dia dah kurangkan rating. Sebelum ni kalau ikutkan pengiraan, contoh daripada Hilang lagi suara Syafiq. bulan statement bank tu katakanlah sorry orang masuk call lagi. Minta maaf ya. Alright. So Sibuk betul malam apa ni. tadi? So sambung. Alright. So maknanya kalau kata contoh klien tu punya average income katalah 60,000 total untuk 6 bulan tu 60,000, previous bank akan ambil kiraan 10%, maknanya income dia adalah 6,000 lah. Okay, tapi sekarang ni bank hanya ambil 5%. Agak susah sekarang ni untuk yang business owner untuk dapatkan pinjaman dengan bank, untuk dapatkan pinjaman rumah memang agak tough sedikit. Okay, unless contoh kalau kata klien tu nak beli rumah tu harga 300,000, tapi kalau kita check average income dia 100k and above, okay, let's say lah kalau kata average dalam 100,000, maknanya chance tu ada. Tapi untuk bisnes ni very subject lah, very subject. Okay, kalau kata contoh even kalau kata contoh kita nampak klien tu punya transaction every month katalah 200,000 sebulan, 300,000 sebulan, sebab bank juga bukan orang kata bank ni terus tengok amount yang masuk, tidak. Sebab saya ada juga case
kita panggil klien tu tengah buat profile tau, buat transaction tau. Okay, daripada dia baca ibarat daripada akaun A dia masuk, dia keluar balik, and then dia masuk lagi. So benda tu nampak macam banyak. Okay, sebab dekat bank ni dia ada satu department, kita panggil department fraud department tau. Fraud department ni maksudnya diorang akan lebih teliti sekiranya kalau didapati, okay, kalau didapati documentation tu adalah macam orang kata diedit ke, ataupun mungkin transaksi yang meragukan ke, automatik diorang akan terus reject. Okay, tapi apa yang terjadi adalah pihak banker ataupun officer yang handle kes tersebut, dia akan dikenakan warning ataupun dia akan dikenakan surat ni lah, surat denda tau. Okay, so benda ni memang very sensitive pada bank very sensitive lah. Okay, sebab tu macam sebelum kita nak buat submission tu, kita akan check betul-betul. Kadang-kadang bukan apa macam saya cakap, kadang bukan kita tak percaya dengan klien kan, tapi kalau macam saya sendiri pun katalah nama saya, kalau kata saya nak apply loan ni pun, saya akan cakap lah semua benda yang tak ada masalah, saya cakap semua okey. Kan, tapi memang kerja sebagai mortgage kita akan check dulu. Ataupun kalau kata contoh sebelum kita buat submission, kita boleh minta kepada pihak bank untuk review. Sebelum kau key in, kau review dulu. Kan, tak nak benda orang kata lepas kau key in nanti akan berlaku perkara-perkara yang tak beginilah. Okay, so next coach. Alright, so dekat sini tadi macam yang untuk semakkan, okay, untuk semakkan credit report ni, maknanya klien kalau contoh nak free boleh je pergi kat bank negara, okay, tapi sekarang ni dah senang pergi bank negara, daftar untuk dapatkan online punya tripping tu, dan boleh terus untuk future boleh je dapatkan melalui online, ataupun kita gunakan third party lah, okay, third party company, contohnya RAM ataupun Ramsey lah, Ramsey ataupun Citos, yang mana yang ni berbayar lah, okay, berbayar. Macam saya punya company, kalau ikutkan kita akan buat dia punya fee adalah RM20 lah. Sama ada kita bantu klien ataupun klien tu sendiri boleh go through ke website tersebut untuk buat semakkan dia punya current secrets lah, untuk dapatkan report secrets. Yang mana Ramsey ni ataupun Citos ni adalah third party company yang diorang memang ada lesen untuk dapatkan data-data klien. Okay, dan lesen ni disahkan oleh bank negara sendirilah, maknanya detail yang didapat dalam secrets tersebut exactly daripada bank negara. Cuma bezanya kalau kata macam Ramsey, dia tak ada detail sangat lah, maksud tak ada detail tu bukan apa, tak ada detail, dia akan mention bank mana. Tapi Citos dia akan mention, okay, klien ni ada pinjam bank mana. Kalau kata bank negara, of course lah, lagi detail lah kan, okay, dia ada pinjam Maybank, hutang dia sekian-sekian, berapa dia punya total outstanding, berapa jumlah pinjaman sebelum ni, contohnya. Maknanya dekat situ akan keluar lah. Sama jugalah macam kat Sikri ni pun, kalau kata contoh klien ni mungkin sebelum ni pernah buka company pun, okay, tiba-tiba dia lupa, dia tak, mungkin orang kata ada orang guna nama dia ke contohnya, dalam Sikri pun akan appear juga, okay, okay. So tu cakap benda ni Sikri ni memang sangat-sangat penting. Sebab kita nak tahu klien ni betul-betul berpotensi ke ataupun tidak, okay. Sebab pada saya rent ni bukan orang kata orang yang kerja makan gaji tau, okay. Maksudnya kita ni commission earner, okay. Loan lulus ada gaji, kalau tak ada lulus nganga lah kita. Sama juga dengan lawyer pun tunggu ni kan, ada kes lah contoh kan. Sama juga dengan pihak bank, macam pihak bank, banker sendiri pun, banker memang ada gaji tapi diorang still lagi, okay, diorang still lagi nakkan commission, extra income lagi kan contohnya. Sama juga macam saya, okay, kalau kata contoh dapat kes submit bank tak lulus kan, dah lama saya pun kurus, sekarang tengah gemuk, contohlah, okay, dah lama kurus, sebab apa, kes tak ada, nak beli lemang pun tak ada duit, okay. So maknanya kita nak benda tu kita buat biar orang kata kita dapat, and then boleh dapat kelulusan contohnya, okay. And then pentingnya Sikri ni pun bukan apa, sebab kita nak tengok performance klien ni, kalau dia ada hutang lampau ke contohnya. Okay, macam saya cakap tadi, kalau kata contoh klien tu ada Citos, okay, dia ada Citos, kata okay, kena faham Citos is different things. Maksudnya Sikri is more tu pinjaman dengan syarikat kewangan yang berdaftar dengan bank negara. Okay, contohnya bank lah, apa-apa saja, macam contoh pinjaman peribadi, hire purchase, housing loan, credit card, ASB loan, whatever yang berkenaan dengan pinjaman dengan pihak bank, okay, financial institution ni
mana benda ni memang ada secret. Kadang-kadang klien dia jadi macam keliru. Okay, saya beli motor. Okay, saya beli motor dengan Singer. Singer ni adalah private company. So yang ini adalah under CITOS. So kena faham, CITOS adalah private company yang mana diorang berdaftar. Contohnya yang kalau kata record yang akan appear, contoh macam Singer, Coach Memots, and then Telco contohnya, Unify contohnya, okay, any credit macam contoh Aeon Credit, okay, Aeon Credit pun masuk. Okay, Aeon Credit different dia sikit je. Kalau kata contoh klien tu buat belian, okay, dia buat belian elektrik, barangan elektrik ke contohnya, yang itu akan masuk ke CITOS. Tapi kalau kata dia buat dia gunakan credit card dengan Aeon ataupun dia buat pinjaman dengan Aeon, sama juga dia buat belian motor dengan Aeon, yang ini akan masuk dekat Secris. Tu different sikit dengan Aeon ni. Okay, so kena faham apa itu Secris, apa itu CITOS. Okay, and then kalau kata contoh bila kita dah tahu okay, klien ni mungkin ada sangkut, okay, ada sangkut dengan Coach Payment, hutang lampau. Kadang-kadang bukan apa, macam saya selalu cakap, mungkin benda ni dah terlalu lama, mungkin cik pun dah lupa kan. Pada saya sebenarnya bukan apa, mungkin dah hilang ingatan lah kan. Benda kita dah pernah beli dulu, mungkin 10 tahun dulu, 15 tahun kan. Anggaran kita mungkin kita dah buat settlement, tapi mungkin pihak syarikat tersebut dia ada charge, dia punya extra interest, contoh late charges lah contohnya kan, additional extra charge lagi lah contohnya. So benda tu tak clear, okay, benda tu masih lagi berjalan seperti biasa. So tu benda tu akan jadi hutang lapor, akan menjadikan permasalahan, okay, masalah kepada peminjam. Okay, so kalau kata kita nak dapatkan kerusakan bank tu, memang kalau ikutkan bank akan minta untuk settlekan semua, settlekan semua hutang yang sedia ada, okay, yang CITOS tadi. Okay, tetapi ada setengah bank boleh accept within 3 months ataupun 6 months after cycle, sebab CITOS ni once dah masuk dalam record memang susah nak keluar. Okay, kalau dah masuk dalam record CITOS memang susah nak keluar. Okay, sama juga kalau kata contoh macam dalam Secris pun, okay, dalam Secris pun contoh kalau kata dia ada sangkut special attention, maknanya akaun ni adalah dalam perhatian. Maksudnya kat sini dia ada buat dia ada lapse mungkin 3 bulan 4 bulan, keluar special attention, untuk nak clear nama tu belum tentu lagi dalam sebulan 2. Okay, maksudnya kat sini untuk Secris cycle ni dalam setiap 15 hari bulan lah, setiap 15 hari bulan. Kadang kita katalah klien tu settle 1 hari bulan, 15 hari bulan yang sama tu belum tentu lagi nama clear. Contohnya. Okay, that's why bila kita tahu lebih awal, kita dah filter lagi awal, so akan memudahkan kita untuk membuat permohonan lah. Alright. So next, coach. Okay, so dekat sini juga saya sharekanlah berkenaan dengan cara untuk membuat pengiraan kelayakan. First thing first, kita kena faham lah apa itu DSR, okay, debt service ratio, ataupun kalau kata dalam bahasa pasarnya adalah balance hutang yang mana pihak peminjam tu boleh buat lagi lah contohnya. Okay, so kalau kata kita tengok dekat sini, contoh pendapatan 3,000 bersih, okay, and then komitmen semasa, contoh pinjaman peribadi dia 300, pinjaman kereta 400, kredit kad 100. Okay, kredit kad ni kiraan dia macam ni tau, kiraannya kalau kata contoh kredit limit 5,000, penggunaan dia 4,000, kita ambil pengiraan 4,000 yang dia guna tu ambil 5%. Okay, kiraan dia ambil 5%. Kadang-kadang biasa kalau kata pihak bank dia akan hantar surat kan, bayaran minimum. Contohnya, okay, bayaran minimum kata 4,000 dia bayar 100 je, tapi kita ambil kiraan 5% lah. Okay, ambil kiraan 5% untuk pengiraan dia punya komitmen bulanan dia. Okay, and then untuk DSR ni kita kena first kali kita tengok dia punya gaji. Okay, DSR ni setiap bank dia punya scoring dia memang berbeza-beza. Okay, contoh kata macam Maybank, sekiranya kalau kata gaji 3,500 dan ke bawah dia akan ambil 40% saja kiraan DSR dia. Okay, kalau kata contoh 3,500 dan ke atas dia ambil 70%. Okay, so mana kalau macam contoh 3,000 ni, okay, lepas kalau kata kita ambil kiraan 60%, okay, macam contoh 60% ni, bank mana yang sesuai untuk kita buat submission?
kita boleh masuk dekat CIMB, kita boleh masuk dekat Hong Leong, kita boleh masuk dekat M-Bank contohnya. Okay, satu lagi kita boleh masuk dekat RHB contohnya. Okay, maknanya gaji 3,000 ni kita andaikan adalah dia punya gaji net salary dia. Okay, contohnya. Alright, so inilah bank-bank yang sesuai. So kalau kita tengok pengiraan DSR 1,800, okay, and then tadi komitmen dia adalah 800, maknanya daripada jumlah DSR tadi 60%, 1,800 tu tolak dengan 800 komitmen yang dia ada. Okay, komitmen yang dia ada. So ada balance lagi 1,000. Okay, kalau ikut cara yang dalam ni, saya buat cara yang ringkas. Biasa yang ni memang mana-mana rent akan gunalah. Maksudnya hukum 200 kan. Maknanya 1,000 kali 200, maknanya klien layak untuk dapatkan rumah dengan harga 200,000. Okay, ataupun loan dia boleh apply 200,000 contohnya. Okay, maknanya kalau kata dia nak apply rumah 220, available tak? Available. Sebab 1,000 tu still lagi boleh dapatkan pinjaman sebanyak 200,000. Maksudnya kalau 220, 90% lah. Okay, 90% loan. Okay, so bila kita dah buat semakan, kita dah tahu dah kelayakan klien ni. Okay, harga rumah yang sesuai untuk dibeli. Kadang-kadang bukan saya faham, kadang kita rent sendiri pun agak terkejut jugalah jumpa bermacam-macam, bermacam-macam klien. Okay, kadang dia tak beritahu dengan jujur kan. Beritahu okay, saya gaji 3,000 contoh kan. Saya nak beli rumah 250,000 contohnya. Okay, and then bila bawa viewing pun semua, bila bagi payslip, kan. Basic 1,500, OT kadang ada, kadang tak ada. So dah jadi masalah. Dah apa? Sebab dah booking pun semua. So that's why pada awal kita filter je. Maknanya kita check dia punya DSR, check CV pada awal semua. So at least kat sini kita dah tak buang masa. Maknanya kita nak dapatkan potential klien. Okay, sebab saya sentuh sedikit lah. Sebab bukan apa sebab kita kerja sebagai freelance ni banyak yang kita akan invest lah. Okay, of course lah kalau kata macam rent, okay, dari segi kos iklan, okay, dari segi kos minyak nak bawa klien pergi view, belum lagi dia singgah kedai mamak kan, nak cerita panjang pun semua sebelum nak booking lagi contohnya kan. So banyak kos-kos yang akan dikeluarkan. So macam mana kita nak minimizekan kos ni, buat daripada awal, filter pada awal. At least kat sini kita dah tahu dah layakan klien tersebut untuk dapatkan pinjaman ni okey ataupun tidak lah. Okay, next coach. Alright, okay, ini antara contoh lah antara contoh kadar DSR bank-bank. Contoh macam public bank, public bank dia akan ada scoring lah, scoring A, B, C, D. Okay, biasanya kalau kata contoh public bank ni, kalau kata kita nak dapatkan pinjaman public bank ni, sekurang-kurangnya kena ada saving at least 10% daripada harga rumah yang nak beli. Public bank very very tough untuk dapatkan pinjaman, tapi untuk rate is the best lah. Very very best, sebab rate dia akan lebih rendah daripada bank-bank lain. Okay, tapi nak dapat pinjaman dengan dia memang agak tough. So dan juga untuk public bank, untuk loan agreement dia tak cover lah. Loan agreement, valuation dia tak cover, just cover untuk loan and also for MRT untuk dia punya insurance lah. Okay, insurance untuk mortgage, term takaful lah contohnya, ataupun MRTA. Okay, and then untuk dokumen-dokumen yang selanjutnya yang lain-lain tu, contohnya macam tenancy agreement diperlukan 6 bulan. Okay, untuk sekarang mana-mana bank untuk kalau kata contoh klien tu dah ada first house and then rumah tu disewakan contohnya, make sure tenancy agreement tu dah kena stamping. Dulu saya buat submission dengan CIMB tak ada isu. Tapi buat masa sekarang ni sebabkan isu pandemik, bank request yang ada stamping. Okay, yang ada stamping. Kalau kata dia ada rumah disewakan and then dia ada tenancy agreement, make sure dia ada stamping, baru pihak bank akan accept. Kalau tidak, memang akan ada jadi isu. Walaupun kalau kata contoh dia sewakan tu baru 3 bulan, 4 bulan still available as long as dah stamping lah. Alright, and then pendapatan sewa dia ambil 80%, contohnya macam public bank. Kalau kita compare dengan Hong Leong Bank pula, dia ambil dalam 80% juga. Okay, and then sama jugalah allowance tetap OT, tapi allowance tetap OT roughly kalau mistaken, OT sekarang ni banyak bank ambil 50% saja kiraan. Okay, ambil 50% saja. Sebelum ni Maybank dari 50% dia up to 70. Okay, now dia ambil 50%. Semua sebabkan isu-isu sekarang ni lah. Hopefully isu pandemik ni akan settle down, okay, settle habis.
And then bank boleh back to normal punya rate, back to normal punya guideline, so easier untuk dapatkan pinjaman lah. Okay, and then kalau kita tengok dekat Hong Leong Bank, Hong Leong Bank, okay, kalau kita tengok untuk kiraan janji kasar dia, tengok DSR dia akan ambil lebih tinggi. So kat sini yang kita kena tahu, okay, kita kena faham kesesuaian bank mana yang sesuai untuk kita buat submission. Contohnya, maknanya macam saya as a mortgage consultant, biasa kita akan dapatkan input-input ni. Kita kena dapatkan input-input ni 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, kena tanya. Sebab bank ada yang setengah tu every 3 month diorang akan tukar-tukar diorang punya polisi rating dia. Okay, sebab saya dulu macam saya dengan CIMB, kita zaman tu tapi tak ada zaman lama pun, mungkin dalam 2013, 2012 tu kita pakai sistem metrik yang warna hijau tu tau. Okay, nak dapat approval tu KE submit, yang dalam sistem hijau tu yang akan berikan sama ada lulus ataupun tidak. Maknanya boleh dapat keputusan by sistem lah contohnya. Okay, tapi dia punya tu sistem tu setiap masa dia akan up to date. Kadang-kadang orang yang bergaji 5,000 beli rumah katakanlah 300,000 boleh lepas. Kan, contohnya dia punya scoring boleh lepas. Kadang-kadang tak boleh lepas. Kadang adalah certain dia punya sistem dia punya scoring tu berubah-ubah kadang. Okay, next coach. Alright, so ini untuk CIMB dan juga RHB lah. Okay, CIMB kalau ikutkan yang sini kalau kata gaji 3,000 dan ke 5,000, 75% lah kiraan DSR, 5,700 80%. And then gaji 7 ke 9 85%, and then kalau kata 9,000 dan ke atas dia ambil 90% lah. Okay, kalau dibandingkan kalau CIMB dengan RHB bukan sebab saya kerja dengan CIMB, okay, tapi based on saya punya pengalaman lah pengalaman saya, bila buat submission between antara CIMB dengan RHB, CIMB is more easier lah. Okay, more easier untuk dapatkan pinjaman daripada RHB. RHB dia agak tough sedikit untuk dapatkan pinjaman unless klien punya profile betul-betul okay. Okay, dan kalau kata nak dibandingkan rate, kalau ikutkan RHB is much lagi better sikit lah daripada CIMB. Tapi dari segi approval, CIMB very easy. Tengok pada profile tengok pada profile klien tu contohnya. Okay, and then CIMB, RHB ada menawarkan lah untuk pinjaman 100% loan. Okay, untuk skim rumah pertama lah. Okay, as long as untuk skim rumah pertama ni pula, as long as dia punya DSR is below than 60%, not more than. Below than 60% baru available untuk dapatkan pinjaman skim rumah pertama. Maknanya dapat pinjaman tu 100%. Tetapi untuk CIMB sahaja, CIMB sahaja yang cover untuk loan agreement, valuation fee. Okay, others bank, contoh RHB, Maybank, Public Bank, M-Bank, Bank Rakyat, MBSB, untuk legal loan agreement dia tak cover. Valuation pun dia tak cover. Okay, only CIMB so far yang ada cover. Okay, dia cover sekali. Alright, so next coach. Alright, so ini untuk Maybank. Macam cakap dia untuk Maybank kalau kita tengok dia punya DSR, kiraan DSR dia kalau 3,500 ke atas 70%, 3,500 ke bawah 40%. Okay, sebab some bank dia akan jaga kualiti. So, maksudnya dia akan jaga orang punya kata nak dapatkan klien yang betul-betul berkualiti lah. Sebab apa lah? Sebab bank ni pun dia ada dia punya teori tau. Teori ni maksudnya after 5 years, selepas 5 tahun, adakah peminjam tersebut akan bayar consistently. Contohnya, okay. Sebab tu kadang ada yang certain bank tu susah sangat nak dapat pinjaman. Unless kalau kata gaji okey kan, gaji tinggi, komitmen pun tak banyak. So maknanya kat sini bank lebih percaya untuk berikan pinjaman contohnya. Okay, kalau kata yang setengah tu nak dapatkan pinjaman pun memang susah sebab teori tadi. Okay, sebab kalau kata contoh kita kena faham bank ni dia orang kata dia offer hutang kan, dia offer pinjaman, dia offer duit lah contohnya kan. So dia nakkan benda tu return. Okay, dia nakkan benda tu return and make sure benda tu consistently orang tu bayar balik. Contohnya. Okay, tapi biasalah macam bank kan, late charges pun dia charge, contohnya kan. Dia adalah hidden charge yang lain contohnya sebab dia bukan apa, sebab dia ada kadang-kadang dia nak kena cover untuk dia punya service charge dia lah. Kadang service charge bukan apa pun, kita macam contoh kita just nak
nak check kita punya current statement je kan, tapi dia punya charge lain macam. Kadang contoh kan. Tapi biasa macam late charges satu hal. Lepas tu interest pula kadang-kadang macam dulu bank dia guna bank ni guna BLR, base lending rate kan, tapi sekarang dia based on BR. So BR ni dikontrol oleh bank negara sendiri based on pada kalau kata OPR turun, so rate pun akan turun. Kalau kata dulu BLR, dia ada dia punya diskaun apa, kiraan diskaun dan semua kan. Tapi kadang-kadang benda tu tak transparent sangat. Okay, sebab kadang-kadang bank tersebut dia boleh suka-suka dia lah nak naik waktu bila, nak turunkan waktu bila contohnya, kadar rate tersebut. Tapi bila dengan BR ni, bank negara yang kontrol, so benda tu nampak lagi transparency lah. Maknanya tak adalah klien tu tiba-tiba tahun ni 4% contohnya kan, tahun depan tiba-tiba 5%. Sebabkan dia punya BLR. Tapi macam sekarang ni bila pihak bank negara announce okay OPR turun, okay, automatik kiraan pun akan turun contohnya. Maksudnya dekat sini BR ni lebih transparent lah, base rate ni lebih transparent. Maksudnya base rate plus dengan effective rate contohnya. Yang ni saya tak nak sentuh sangat lah sebab yang ni macam bank punya ni sangat kalau nak more detail tu banyak benda yang kalau kata cerita memang tak habis lah. Okay, and then untuk M-Bank kita pun tahu kan kalau kata macam untuk rent yang di luar sana, kalau kata contoh antara bank yang boleh dapatkan pinjaman untuk master title lah, master title untuk dapatkan pinjamannya adalah M-Bank dan juga public bank tadi. As long as kita kena tahu juga developer tu. Okay, sebab some bank macam contoh M-Bank untuk kes-kes kalau kata dalam corporation. Okay, tapi ada certain tempat lah. Tapi mostly macam contoh dekat area Putra Perdana, Puchong kan contohnya. Memang very tough. M-Bank memang very tough untuk dapatkan. Sebab macam untuk master title bukan apa, isu dia kalau kata developer dah bankrupt, liquidator pula dah bankrupt contohnya, liquidator pun tak ada contohnya, isu dia bukan apa, takut bukan apa, bila bank bila loan dah lulus, waktu selepas dah buat pertukaran lama nak release tu, nak disburse tu, akan jadi isu kat situ. Dan benda untuk proses untuk master title ni memang akan ambil masa yang terlalu lama. Sebab pihak lawyer sendiri pun, contohlah walaupun kalau kata contoh developer dah bankrupt and then ada liquidator sekalipun, pihak lawyer pun kena dapatkan information, dapatkan daripada insolvency, nak kena tahu. Betul. Okay, nak kena dapatkan benda-benda tu. Okay, dan nak dapatkan benda tu kadang-kadang lawyer pun menangis. Sebab lama, memang kadang tempoh tu lama. Kadang nak tunggu pihak insolvency nak reply tu lagi satu hal. Kadang nak kejar dengan liquidator, kadang liquidator pun tak nak bagi kerjasama kan. Ambil masa kadang 2 bulan, 3 bulan baru layan. Benda tu akan ambil masa. Contohnya. So macam dulu Maybank, CIMB memang diorang ada. Kalau kata contoh master title more than 10 years memang diorang buat. Even dengan MBSB pun ada buat sebelum ni. Tapi disebabkan isu-isu ni, okay, diorang hanya terima kalau kata property below than 10 years. Kalau kata master title below than 10 years, diorang terima, diorang accept. Tapi setakat ni kalau kata untuk master title very limit untuk dapatkan pinjaman. The only adalah M-Bank dan juga public bank. Tapi saya beritahu awal lah kalau untuk master title ni, kalau profile klien tu agak strong, dapat kelulusan through sistem lah, sistem yang approve, there is no issue untuk dapatkan pinjaman. The problem is kalau kata contoh reject by system and then nak go through kepada approval department, memang boleh katakan 99% tu memang akan terus reject ke. Okay, memang susah, memang agak susah. Okay, kadang-kadang ada juga yang kaya last year aku buat dapat loan ni boleh lepas, jiran cerita kan, boleh lepas kan. Mungkin waktu tu ada diorang punya kota, contohlah. Okay, tapi tahun ni tak boleh pula contohnya. Sebab benda ni memang happen dengan saya. Saya ada buat loan dekat Siantan Apartment, Putra Perdana. Bulan 4 tahun lepas, klien tu profile memang agak good lah. Memang kata kalau submit memang boleh lulus. Memang lulus lah. Tapi bulan yang ke-7, saya dapat kes dekat area yang sama. Saya submit kepada M-Bank, M-Bank tak accept. Bila tanya kenapa, dia kata sekarang ni M-Bank dah tak boleh buat dekat area situ. Dia orang kena hold dulu.
So saya tak tahulah isu apa kan. So macam pada saya, sebab before this ada pernah tanya dengan officer, isu dia pasal nak MOT tu je nanti. MOT saja nanti. Mesti nak ujung-ujung nanti akan berlaku permasalahan. Okay. So next coach. Alright. Okay, ini adalah untuk bank-bank ni lah, BSN, Bank Rakyat dan Bank Islam lah. Okay. Macam BSN, kalau tak sukses macam sekarang ni, diorang dah adalah balik untuk skim belia kan, untuk skim belia, diorang dah open balik. Okay. And then untuk Bank Rakyat, okay, Bank Rakyat ni pun mostly kalau kata contoh klien government lah, government servant ataupun JLC, easier lah untuk dapatkan pinjaman dengan Bank Rakyat. Sama juga dengan Bank Islam, sebab diorang ni panel lah, panel dengan government punya ni, government servant punya sektor lah. Okay, memang mudah lah untuk dapatkan pinjaman. BSN mostly memang easier lah untuk government servant. Okay, government servant memang very easy. Sama juga sebab bank-bank ni dia akan berikan pinjaman, contohnya pinjaman peribadi. Okay, pinjaman peribadi kepada peminjam yang bekerja dengan kerajaan. Okay, and then macam BSN, Bank Rakyat dan juga Bank Islam pun untuk master title sekarang ni below than 10 years, diorang okay, tak ada isu. As long as developer tu still exist, bukan bankrupt. Kalau bankrupt memang diorang tak boleh buat. Okay, sama juga macam Bank Rakyat, kalau kata ada kes sebelum ni dia loan lulus, okay, loan dah lulus, tapi bila dia check, dia buat carian, tanah tu tanah pertanian, so diorang terpaksa cancel, diorang tak buat. Maksudnya status tanah tu belum lagi convert, masih lagi under tanah pertanian, so memang diorang tak boleh buat. Okay, so maknanya BSN adalah bank yang menawarkan skim belia yang sekarang ni lah. Okay, dia ada juga apa yang pinjaman SKJP. Yang ni skim ni memang saya jarang submit lah. Tapi skim untuk ni adalah skim untuk PBR. Okay, PBR, dan mana untuk mohon perlu dapatkan approval daripada kerajaan. Maksudnya kalau kata gaji klien mungkin roughly dalam 1,500, 1,800 kan, contohnya beli rumah harga 100,000, 150,000 dengan kadar gaji yang dia ada skim daripada BSN, still lagi boleh dapatkan pinjaman lah. Tapi proses tu memang ambil masa sebab nak dapatkan approval daripada pihak kerajaan. Okay, dia ada kalau saya dia panggil cagamas coach. Cagamas. Dia panggil cagamas kan. Maksudnya memang ada peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu klien-klien yang berpendapatan rendah ni lah. Contohnya tapi mengikut kesesuaian rumah dia belilah. Takkanlah kalau kata gaji 1,500 kau nak beli rumah 300,000. Masalah kan. Rumah dapat tapi makan pasir lah. Masalah. Okay. Allah, sorry. Alright. Okay, next coach. Alright, so ni antara panel bank lah, panel bank dengan company female lah. Okay, female. Okay, kita ada dengan CIMB, Public Bank, BSN, Hon Leong. Actually kita ada lagi additional untuk Standard Chartered dan juga Bank Muamalat. Okay. Tapi Bank Muamalat ni special sikit kalau kata contoh untuk peniaga pasar malam contoh kan, ataupun kalau kata contoh business yang online contohnya, boleh cuba tapi saya tak katalah apply dengan Bank Muamalat ni boleh lulus, tidak, still lagi subject approval daripada pihak bank tu sendiri. Okay, cuma bank Muamalat ni isi form macam biasa, sign form, tapi perlu dapatkan, dia ada satu form tu perlu dapatkan sign approval daripada pegawai grade A. Dia lain macam sikit. Okay, maksudnya nak kena dapatkan sign daripada pegawai yang grade A untuk buat permohonan untuk dapatkan pinjaman dengan Bank Muamalat tersebut. Okay, and then ini antara bank-bank ni lah yang biasa kita akan tengok case to case lah, case to case, based on case to case, kesesuaian lah bank mana yang kita boleh buat submission. Contohnya tengok profile klien tu mana yang lebih better untuk dapatkan high chance untuk dapatkan kelulusan dengan pihak bank tersebut. Alright, so ini adalah sedikit tugasan as a mortgage consultant. Okay, maknanya kita memberi khidmat kepada rakan-rakan brand di luar sana untuk memudahkan dari segi permohonan, okay, dari segi dapatkan pinjaman dengan pihak bank contohnya. Sebab beberapa kadang
ada yang setengah rent je. Of course dah memang dah ada orang kata favorite banker, tak ada isu, tak ada masalah. Contoh kalau kata rent dah submit dah submit dekat CIMB, dah submit dengan Maybank, and then nak gunakan khidmat mortgage, nak submit ke bank lain pun tak ada isu, tak ada masalah. Okay, sebab kita nak bukan apa, sebab dalam bidang yang kita buat ni, circle yang kita buat ni semua berkenaan dengan servis. Okay, of course lah kita nak servis yang cepat, servis yang lancar contohnya kan. Maksudnya kalau kata hari ni submit, at least within 3 days to 5 days kita nak dapatkan approval. Okay, sebab kadang-kadang saya faham ada juga yang rent kadang-kadang dia close deal rumah yang bawah 100,000. Some officer dia tak nak buat. Okay, sebab proses sama apa semua, mungkin isu sebab commission apa semua lah. Contoh kan, pada saya simple dia sebab orang nak beli rumah kan, orang nak beli rumah, why not you just tolong je lah, tak kisahlah berapa amount rumah yang dia nak beli, as long as kita dapat bantu orang untuk dapatkan rumah. Maksudnya kita dapat orang kata apa, merealisasikan dia punya impian kan, untuk dapat rumah sendiri contohnya. Okay, banyak juga macam rent kata, you kalau kata rumah you sewa dah 700 bulan, dengan 700 actually you boleh dapat harga rumah 130,000, 140,000, why not you beli rumah sendiri contohnya kan. So maknanya kita dalam circle ni kita saling bantu-bantu, support menyaport lah contohnya. Okay, maknanya kita memudahkan cara dari segi kita bantu rent, kita bantu kita bantu pihak bank, kita bantu buyer contohnya. Saya sendiri pun kadang-kadang sampai kerja rent pun saya buat. Maksudnya contoh macam pihak bank request nak gambar pintu je pun, gambar pintu yang ada nombor kan, nombor rumah. Kadang-kadang rent tanya boleh dapat tak apa gambar ni, gambar pintu je pun kan. Kata aku kat luar tak sempat semua. So saya sendiri akan turun. Ya, saya turun dekat rumah yang dia jual tu, kita ambil. Sebenarnya ambil gambar je pun. So maknanya pada saya tak ada rasa nak berkira apa, kalau kita buat dalam servis ni tak perlu nak berkira lah kan. Maksudnya kalau kita nak kena buat extra mile, kita buat je, tak ada isu. Maknanya kita memang niat dalam hati kita nak bantu, kita nak mudahkan cara memudahkan orang kan. Okay, maknanya kita kalau boleh kita nak happykan orang, rent happy, buyer happy kan. Kalau kata semua happy, saya pun happy lah, insyaAllah. Alright, so coach ada tak apa-apa ni, boleh yang ada yang terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Syafiq atas perkongsian tadi. So kita akan go through Syafiq satu persatu soalan-soalan yang rakan-rakan kita tanya ni. Banyak soalan malam ni. Okay, yang pertama saya tengok ada satu lagi daripada Cik Zainul. Cik Zainul betul rajin tanya soalan malam ni. Terima kasih Cik Zainul. Soalan dia, kalau buyer tak ada rekod bank ataupun current loan, akan effect scoring tak? Dia tak ada langsung pinjaman dengan bank. Okay, dia macam ni. Kalau kata klien yang tak pernah ada apa-apa record lah, tengok pada dia punya umur. Kalau kata umur below than 10 years, contoh umur 25, 26, 27 ni, tak ada isu tau, masih lagi boleh dapatkan pinjaman. Maknanya kita akan tawarkan untuk dapatkan skim rumah pertama. Okay, and then kalau range umur 30 ke 35 ni agak nipis, agak nipis sikit. Kalau 35 dan ke atas, bila tak ada apa-apa record ni, memang susah sedikit. Sebab apa? Sebab isu dia, kalau kata contoh klien ni dia tak ada apa record, tak ada history, bagaimana bank nak yakin yang akan datang pembayaran yang dia akan buat tu akan sustain, yang akan maintain. Okay, maksudnya dia jadi pay master yang bagus. Okay, sebab melainkan contoh kalau katalah umur dia dah 38, tak ada apa komitmen, tapi dia ada record sebelum ni, mungkin tahun lepas dia baru settle kereta, ataupun 2 tahun lepas dia baru settle personal loan contohnya. So boleh dapatkan statement tersebut ataupun settlement letter tu untuk beritahu klien ni memang existing, memang ada record sebelum ni. Tapi biasanya kalau kata berkenaan dengan soalan ni biasanya kalau umur 35 dan ke atas tak ada record, agak sukar sedikit untuk dapatkan pinjaman. Jadi yang Syafiq suggest suruh dia ambil credit card dulu ke ataupun macam mana tu? Untuk nampakkan transaksi. Okay, saya sebenarnya kalau kata untuk dapatkan transaksi, maksudnya kita nak adakan record ni, saya tak refer sebenarnya guna credit card tau. Sebab credit card ni walaupun amount katalah credit limit pun 5,000 kan, benda senang swap kan, swap dapat kan. So masalahnya bukan apa, boleh je kalau kita pakai credit card, at least kita buat 3 bulan lah, 3 bulan transaksi, tapi guna sekali je. Contohnya kita beli kursi wood 3,000 contohnya kan, kita bayar bulan-bulan bayar minimum, tiap bulan bayar minimum
Lepas dia dah ada record 3 bulan tu, kita apply loan bank. Lepas dia loan bank tersebut, mohon closekanlah credit card tersebut. Very very bahaya. Kalau kita guna wisely, okey lah, tak ada isu. Tapi biasa saya akan advise klien untuk apply ASB loan lah. Ambil lah minimum 5,000 ke 10,000 just to make it the record. Sebab benda ni, at least kalau kata dia ambil ASB loan tu by end of the year ataupun hujung tahun nanti dapat kat dividen. Kan? Macam-macam credit card ni, orang kata kalau dapat barang awal tapi hutang, cerita macam tu lah. Okay. Okay, alright. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya ni. Okay, daripada Sufi Amir, kalau skor tak cun, contoh ada pending 1, lepas tak bos? Okay. Kalau kata contoh kalau dia satu, katalah rekod dalam siklus tu kebiasaan kan dia akan keluar setahun punya rekod kan. Okay, dia ada satu, okay, bank boleh accept lagi. Cuma kalau kata contoh, dari segi kalau kata dia nak apply 100%, memang tak lepas lah untuk ada 100% loan. Sebab dia dah ada bad record tu. Tapi still available untuk dapatkan pinjaman 90%. Bank yang sesuai ataupun bank yang akan accept, so far lah, CIB still available, M-Bank still available, tapi rating terpaksa accept. Contoh patutnya kalau kata scoring dia kosong kan, mungkin dia boleh dapat rate 34, 35 contoh kan. Tapi sebabkan scoring dia tak cantik, sebab ada late payment sebulan kan contohnya, so mungkin rate akan tinggi sedikit lah, mungkin dalam 37, 36 untuk yang sekarang lah. Kalau yang sebelum ni rating 4.9, 5.15, saya pernah dapat 6.28. It's just because of 6.28. Sebab dia punya record tu ada 2 bulan tak bayar. Dia 2 bulan tak bayar. Mana satu-satu jadi 2. Lepas tu jadi kosong. Memanglah lepas kosong tu bayar. Tapi sebab dah ada record kan, bank masih lagi bagi pinjam, tapi rate kalau kata dalam bahasa Bugis kita panggil rate Yahudi bahasa accept. Okay, so saya harap Sufi dah dapatlah jawapan tu tadi. Okay, ada soalan daripada Rusdi ni. Okay, commission earner, dokumen apa yang diperlukan untuk beli properti? Rusdi pun ada. Itulah sahabat kita daripada apa ni, Maxon. Alright, okay, Rusdi ni one of my ni lah partner jugalah, partner untuk bantu untuk ni lah, dia pun selalu support juga. Alhamdulillah, terima kasih Abang Rusdi. Alright, so untuk soalan berkenaan dengan commission earner, dokumen apa diperlukan. Okay, biasanya untuk commission earner just perlukan at least 6 bulan lah slip. Contohnya kalau kata macam dia let's say lah dia macam commission earner, dia bukan yang bergaji, ada setengah tu dia ada gaji tau, ada gaji dan ada commission. So yang tu pun kita minta 6 bulan. Kalau kata contoh dia commission earner saja, at least dia ada slip. Contoh macam kerja kowe kan, kowe rent sendiri, as long as ada slip, okay, slip yang dia terima untuk commission dia, and then tally dengan dia punya kemasukan dalam bank, tak ada isu, ambil 6 bulan. Sebab dia different tau. Sebab kalau kata untuk commission earner, pengiraan dia different. Okay, dia kena ambil total average, and then dia ada ambil tengok pada bank lah, setengah bank dia ambil 80%, ada yang setengah bank ambil 100% untuk dia punya kiraan dia. Dia tengoklah DSR dia ada yang ambil 80%, ada yang ambil 70%, tengok by bank. Tapi untuk documentation at least 6 month lah, 6 month ada slip. Okay, yang setengah kan kita panggil apa, slip voucher contohnya, ataupun payment voucher, tu can be accept contohnya. Sebab macam commission earner ni dia dari EPF. Okay, cuma saya beritahu kalau kata buyer ada perancangan untuk beli rumah, make sure ada simpanan sedikit, at least 10% ke 50% dengan harga rumah dia nak beli tu, supaya untuk kita nak orang kata nak create profile tu lebih strong lah. Maknanya sebab apa? Sebab bila kita commission earner ni, of course kita akan dapat 100% income kan. So bila dapat 100% income, kalau kata kita ni jenis saving punya orang, okay kan, maknanya kita 50% okay buat simpanan, 50% belanja okay lah kan. Tapi sometimes ada yang setengah tu orang kata memang spending kan, dapat je habis, that's the problem lah. So sebaiknya adakan simpanan dahulu, sekurang 10 to 50%, and then boleh buat untuk permohonan pinjaman perumahan tersebut, contohnya. Okey, terima kasih. Apa ni, Rusdi, rasa-rasanya dah terjawab lah soalan Rusdi tadi tu. Lepas ni boleh contact Syafiq lah kalau ada apa-apa, memang selalu contact pun kan.
Okey, Tuan Razman pun ada tanya ni. Tuan Razman kita, location di Bukit Antarabangsa. Memang ada few bank susah dapat loan kan? Mohon pencerahan. Yes, of course. Okay, dekat Bukit Antarabangsa ni mengapa? Sebab isu dia sebab yang Tanah yang runtuh. Highland Tower tanah runtuh kan. Itu je isu dia sebenarnya. Tapi dia ada some area saja yang bank still lagi boleh bagi pinjaman. Tapi kalau kata contoh, kalau kata that area, kalau kata property tu ada title, okay tadi bank still boleh accept. The issue is kalau kata contoh kawasan tu property tu tak ada title, memang akan ada isu. Memang akan ada isu sebab previous saya ada buat Oakwood apartment dekat saya dekat UK. Dekat UK ke kat Antarabangsa. M-Bank still lagi boleh bagi. M-Bank still boleh lagi. Tapi sebenarnya untuk dekat Bukit Antarabangsa ni dia dua beritahu dia ada macam ada watch area tau. Watch area yang certain property je dia boleh buat. Some dia orang tak boleh nak buat sebabkan isu tu je. Kalau kata macam so far yang banyak buat ni pun M-Bank dengan public bank je. Yang ada kalau kata ada title still lagi okay, main bank CIMB still available. Tapi ada yang setengah kawasan tu mungkin kena ada yang special banker yang dah biasa buat kat area situ lah. Maksudnya mungkin ada branch Bukit Kakak yang memang ada special banker yang boleh buat situ, saya rasa tak ada isu. Tapi kalau tanya saya ada tak banker sana? Saya tak ada banker sana. Maaf. Okey. Ada satu lagi komen masuk ni daripada Najiha. Okey, dia kata BLR kalau Islamic dia panggil sebagai BFR. Betul So base finance base financing rate lah bukan base lending rate lah. Okey, so istilah yang digunakan tu betul. Terima kasih Najiha Okey. Betul. So, ada soalan cepu mas ni yang saya nak tanya pada Syafiq, bukan daripada penonton, daripada saya sendiri. Ada dua perkara lah yang saya nak tanyakan. Okey, yang pertama, sekarang ni kalau kita tengok rate yang bank tawarkan tu memang rendah, betul tak? Betul. Kebanyakan rate yang bank tawarkan tu memang rendah. Okey, chances untuk approval sekarang ni dia ketat ke ataupun sama macam dulu juga? Tak ketat sangat. Alright. Basically buat masa sekarang ni chance untuk dapat approval tu still sama je sebenarnya. Dia sebenarnya bergantung kepada klien tu punya profile sendiri. Bank still lagi nak berikan pinjaman. Mostly lah untuk yang bekerja lah yang bekerja memang masih lagi mudah untuk dapatkan as long as profile tu okay. Cuma yang jadi isu sekarang ni adalah untuk yang bekerja macam bahagian pelancongan, perhotelan, some bank dia tak buat dah. CIMB, Maybank punya ni lah. Yes. Tapi M-Bank still available. M-Bank still available. Sebab saya baru ni ada buat 3 case klien yang kerja dekat Mas Airlines, and then satu lagi ada buat dekat kerja hotel, still lagi dapat. Still lagi okay. Sebab macam Maybank, CIMB, RSB so far lah sebabkan isu pandemik ni, buat masa ni je. Sebab sebelum ni okey je. Macam contoh yang kerja offshore still okey je. Cuma isu pandemik sekarang ni je. And then lagi satu yang susah untuk dapat pinjaman untuk business owner lah. Macam saya beritahu awal tadi kan, business owner sekarang ni memang agak sukar sedikit sebab pengenalan bank tu dia dah turun. Macam CIMB sebelum ni 10% dia ambil 5% saja. So akan jadi isu kat situ lah. Kalau kata yang kerja tetap, kerja government, kalau kata contoh yang based on pada OT dia still okay, still jalan okay, tak ada isu. Okay, alright, tu soalan pertama. Soalan kedua, okay, bila Syafiq cerita tentang servis yang Syafiq tawarkan ni kan, okay, mesti orang tertanya-tanya macam mana Syafiq punya commission tu. So maknanya adakah diorang ni sebagai borrower yang kena bayar Syafiq ke ataupun rent yang ambil dan apa ni dengan Syafiq yang kena bayar ke? Siapa yang sebenarnya yang bayar service charge untuk Syafiq ni? Okay, sejujurnya ada some mortgage macam saya dapat commission tu daripada loan agreement lah, daripada lawyer loan lah, lawyer bank. Kalau contoh macam Tuan Aizat, saya uruskan loan, loan dapat approval, and then SMP and loan agreement Tuan Aizat uruskan. So maknanya saya akan Tuan Aizat sendiri lah, bagilah saya sikit hibah lah, ya, manis-manis. Contohnya. Itu je. Okay. Yang keduanya yang keduanya insurans lah kan, MLTT kan. Tapi macam saya buat masa sekarang ni memang saya
Saya rasa dah lama saya tak buat MLTT sebab saya dah jarang jumpa klien. Maksudnya daripada first awal gitu. Biasa dulu saya akan jumpa first awal, saya akan jumpa klien, explain everything semua. Tapi macam sekarang ni banyak through WhatsApp, through call. Kita nak terus buat submission je. Lepas tu ke bank, kau masuklah full MRTT. So kita tak nak ambil risiko. Tu je lah. Tapi mostly income memang daripada lawyer sahaja. Memang tak ada sebarang charge, orang kata apa, consultative fee, susah nak nyebutnya. Consultation fee. Consultation fee lah kan. Apa satu ada yang orang kata apa, selupalah ada ayat tu lah, maksudnya extra charge kepada klien kan. Admin charges. Admin charges lah bagai. Tu tak ada lah. Kalau charge pun mungkin saya charge untuk sikris. Tapi tengok case to case lah kan. Tengok case to case, sikris tu RM20 je pun kan. Kalau kadang-kadang kalau kata yang agent yang selalu support, mostly memang tak cara apa pun. Sebab pada saya benda tu as a investment lah. Maksudnya you bagi case, jadi saya applykan loan. So untuk sikris tu as a investment saya. Biasa saya macam tu lah. So memang tak ada sebarang extra charge. Mana income is come from Royal Bank lah. Okay, alright. Ada satu soalan lagi ni Syafiq daripada Nifku nama Ziari. Okay, tak apa tuan. Okay. Soalan ni, if kerja luar negara nak beli rumah di Malaysia, boleh ke? Okay. Kalau kata contohlah kita ambil klien yang bekerja di Singapura. Okay. Untuk klien yang kerja di Singapura, dia kerja luar negara kan. Still available, boleh. As long as dia ada permit bekerja, dia ada pasport dia bekerja. Itu tak ada isu. Tapi untuk luar negara pun, tengok negara. Tengok negara juga. Arab Saudi still available. Saya banyak buat case dekat pekerja yang dekat Arab Saudi yang kerja hospital kan. Nurse-nurse kat sana. Saya banyak dapat case kat situ. Still available. Tapi kalau kata contoh kalau kata klien tu kerja, walaupun dia kerja oil and gas dekat luar, mungkin dekat area Mexico, memang susah, memang tak boleh. Kalau kata dia punya HQ ataupun base dia dekat area situ, memang tak boleh. Sebab dia ada macam zone-zone kan, negara ada zone-zone perang apa semua kan. Kalau kata contoh negara tu adalah zone-zone perang, memang mana-mana bank memang orang tak akan accept. Sama juga macam zone macam contoh Bangladesh, Kamboja kan. Walaupun dia kerja kat sana memang susah, memang tak boleh dapat. Tapi kalau kata macam contoh dia kerja Australia ke kan, ataupun dia kerja kat Singapura ke, itu tak ada isu. Boleh. Walaupun dia kerja kat luar negara, tengok juga kawasan mana yang dia bekerja, kat mana HQ dia. Kalau kata dia oil and gas, betul. Kalau kata dia contoh ada yang sebelum ni saya buat, dia kerja di Pasifik, oil and gas lah kan, tapi HQ dia dekat UK. So tak ada isu lah. Kalau kata HQ dia mungkin dekat Iraq, tu mungkin akan jadi isu. Yalah. Okay, alright. Terima kasih. Okay, soalan seterusnya daripada Cik Zainul kita lagi. Okay, stamping fee exemption applicable untuk foreigner buyer. Okay, ni soalan ni tujukan untuk saya ni. Okay, tak apa, saya tolong jawabkan. Exemption untuk foreigner, kalau ikutkan apa yang dah diumumkan tadi tu, macam saya beritahu, kena tunggu. Kena tunggu warta kerajaan, kena tunggu PUA yang dikeluarkan oleh pihak lembaga hasil. Tapi setakat ni, apa yang saya faham, hanya terhad kepada warga negara Malaysia sahaja. Maknanya foreigner kalau beli dia masih lagi kena bayar stamp duty lah. Untuk Cik Zainul punya soalan tu, kita apa-apa pun kita tunggu PUA ataupun warta kerajaan yang akan dikeluarkan nanti sebab belum dikeluarkan lagi. Tapi untuk keadaan yang sekarang ni, exemption yang terpakai itu hanya untuk warga negara Malaysia sahaja. Okay, alright. So saya rasa tak ada lagi soalan-soalan yang dah diajukan oleh penonton-penonton kita pada malam ni. Diam tak diam kita dah 1 jam setengah dah bersiaran secara langsung bersama Syafiq. Tak sedar sebenarnya kan, kita duk sembang-sembang, Syafiq duk galik, duk cerita apa benda yang ada dalam slide dia tu. Kita tak sedar benda lebih kurang 1 jam setengah dah kita bersiaran secara live pada malam ni. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih Syafiq. Banyak-banyak terima kasih. Tahniah kepada Syafiq kerana sudi berkongsi pada malam ni bersama-sama dengan kita. Dan insya-Allah jangan serik Syafiq, kalau ada rezeki kita boleh bersiaran lagi secara live macam ni. Boleh. Boleh insya-Allah. Siapa yang nak contact Syafiq, boleh contact Syafiq. Sekejap saya bagi nombor telefon Syafiq, saya dah tuliskan kat sini. Ni dia. Tunduh nombor telefon Syafiq 017-364-5007. Okay, so siapa nak contact Syafiq boleh contact di 017-364-5007. Setakat ni bila saya communicate dengan Syafiq, saya WhatsApp, dia tak sampai 1 minit dia dah reply.
Laju lah reply kan. Selalunya memang macam tu. Alhamdulillah dah banyak dah kes saya bekerjasama dengan Syafiq dan alhamdulillah setakat ni tak ada yang tak approve, semua approve alhamdulillah Okay, so siapa-siapa yang nak dapatkan khidmat Syafiq silakan contact Syafiq di nombor telefon berikut. Dan kalau nak follow Syafiq macam mana Syafiq? Ada apa Facebook yang ni? Alamak, saya pakai personal je, tak ada page. Tak apa. Pakai nama saya je, Muhammad Syafiq Ubaidullah. Facebook jap saya type kat sini Muhammad MOHD lepas tu SYAFIQ. Bukan Abdillah Abdillah tu Jamal. Ubaidullah. Ubaidillah kan? Ubaidullah. Ubaidullah. Kejap Muhammad Syafiq Ubaidullah. Okay. Yes, saya dah masukkan dalam ruangan komen. So nak follow Syafiq boleh carilah nama Syafiq Muhammad Syafiq Ubaidullah tu. Boleh follow lah Syafiq dalam page tu. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Syafiq kerana sudi untuk bersama-sama kita pada malam ni. Dan insyaAllah kita teruskanlah kerjasama kita. Kalau ada rezeki nanti kita panjang-panjangkanlah pada Syafiq insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so apa tu untuk kesekian kalinya saya buka muka saya seorang dulu. Okay. Jadi punya komen, okay, sekejap. Yang komen-komen yang masuk ni semua saya ucapkan terima kasih lah Okay. So untuk kesekian kalinya, macam yang saya dah war-warkan sebelum ni, pada minggu depan hari Selasa hari Selasa pukul 9 malam insyaAllah kita akan siaran secara live lagi sekali. Dan pada malam Selasa malam Rabu tu pada pukul 9 kita akan bincangkan topik yang lebih hangat, yang lebih menarik kerana saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan semua listing dengan IOI Properties. Okay, kan kita ada segmen jom kongsi listing kan. Okay, so untuk next week hari Selasa pada pukul 9 malam saya jemput tuan-tuan dan puan untuk datang ke FB Live bersama-sama dengan saya pada hari Selasa tu pukul 9 malam tu, sebab saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan macam mana tuan-tuan dan puan boleh join untuk menjadi ejen hartanah bagi projek-projek yang dibangunkan oleh IOI Properties. Okay, jadi kalau kita dah tengok pengumuman yang dah umumkan oleh Perdana Menteri petang tadi, banyak sebenarnya pakej-pakej ransangan terutamanya untuk pemilikan hartanah pertama bagi rakyat Malaysia yang saya dah kupas awal-awal tadi dalam siaran live ni. Pertama tentang pengecualian stamp duty, yang kedua tentang pengecualian RPGT ataupun CKHT, dan yang ketiga untuk financing yang capping ataupun margin financing 70% tu dah di-upliftkan. So maknanya tuan-tuan perempuan beli tanah ketiga dan seterusnya masih lagi boleh membuat pinjaman sehingga 90%. Jadi untuk saya kongsikan khusus berkenaan dengan tajuk kongsi listing pada hari Selasa nanti, saya akan jemput khas sahabat saya yang mana sahabat saya ni boleh menceritakan kepada tuan-tuan dan puan yang berminat untuk menjadi ejen hartanah bagi IOI Properties. Jadi saya akan buka peluang tu untuk tuan-tuan dan puan join bersama sebagai perunding hartanah ataupun sebagai ejen hartanah bagi IOI Properties. Okey, tak kisahlah tuan-tuan dan puan ni bernaung di bawah mana-mana agensi sekalipun, tidak ada apa-apa masalah. Kalau belum ada rentek pun tak ada masalah. Kalau misalnya kata dah ada rentek, dah join dengan mana-mana agensi pun tidak ada apa-apa masalah. Sebab memang kita open dan saya dah jemput dan kawan saya pun tadi dah menyatakan persetujuan dia untuk bersama-sama kita pada hari Selasa malam Rabu pukul 9 malam nanti insyaAllah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa aral, kita jumpa lagi pada hari Selasa malam Rabu insyaAllah pada pukul 9 malam dalam segmen Jom Kongsi Listing bersama-sama dengan sahabat saya. Saya tak nak umumkan dulu nama dia pada malam ni. InsyaAllah kita akan bawa dia, jemput dia khusus untuk program Jom Kongsi Listing pada hari Selasa malam Rabu minggu depan insyaAllah. Okey, itu sajalah perkongsian daripada saya dan saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada Syafiq kerana sudi bersama-sama kita pada malam ni, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semua kerana telah sejam 43 minit to be exact bersiaran bersama-sama dengan saya pada malam ni. Saya doakan agar tuan-tuan dan puan dapat meneruskan perjuangan dalam bidang hartanah sebagai seorang perunding hartanah yang berjaya. Saya doakan agar tuan-tuan dan puan akan dapat viewing appointment sebanyak yang mana
yang boleh pada hari esok dan juga hari Ahad, seperti biasalah Sabtu Ahad kita sibuk kan, viewing, appointment dan sebagainya. Okay, dan saya doakan agar tuan-tuan perempuan semua boleh close dengan jayanya esok, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak dan itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.